Pertamanya saya ingin nak buat some disclaimer lah bahawa penyakit COVID ni semua orang kalau 2 tahun lepas tak pernah dengar pun. Tahun lepas baru nak dengar. Bermaksud penyakit ni adalah satu penyakit yang baru. Okay? Oleh kerana dia baru, banyak juga benda yang kita belum tahu berkenaan dengan penyakit ni. Dan jadi perkongsian saya hari ini adalah pengetahuan kita setakat ini. Pengetahuan kita setakat ini berkenaan dengan penyakit yang menular di seluruh dunia yang menyebabkan banyak masalah, bukan saja dari segi penyakit itu sendiri tetapi dari segi ekonomi, mental juga, kesihatan mental dan sebagainya. Sebenarnya ini merupakan talk saya yang mungkin yang ke-9 ke ke-10 bagi topik yang agak-agak sama. Oleh itu saya minta maaf kalau some slides ini adalah repeat daripada yang saya pernah bagi kalau orang pernah mengikuti ceramah saya sebelum ini, dan juga oleh kerana ada juga ketika yang saya berikan kepada company dalam bahasa Inggeris, jadi kebanyakan slide ini dalam bahasa BI tapi ada juga dalam BM. So kita secara santai lah, just untuk memberi peringatan kembali, reminder for everyone berkenaan satu benda yang sedang kita alami masa ini. So the reason kita nak buat ni adalah untuk sebagai reminder, dan mula-mula kita cadang untuk bagi talk ni kepada orang dalam PPSK sebab kami sedang cuba isikan borang untuk tengok berapa ramai orang yang berminat untuk divaksinasi dan berapa orang yang masih doubtful dan sebagainya. So, tapi untuk ambil kesempatan, kita buka lah kepada siapa yang berminat untuk dengar. So that's my disclaimer juga, bahawa banyak benda yang kita tak tahu lagi. So kita akan sama-sama belajar as things unfold in this flux. The fact that COVID-19 is a disease is no question at all. This actually menunjukkan sejenis sel yang telah dijangkiti oleh virus yang warna pink tu. Maknanya sel ni sedang mengalami kematian, okay, yang dikenali sebagai apoptosis untuk some people yang tahu pasal that phenomenon. So this is not a joke. It is something that is killing cells, is killing people, at the same time is making people very, very sick. Dan kalau kita tengok jumlah cumulative confirmed cases of COVID dalam dunia ni setakat 2 hari lepas, kita lihat ada 141 juta lebih orang telah dijangkiti oleh COVID-19. So again, this is not something that is angan-angan. Mula-mula start COVID ni macam-macam cerita kita dengar. So I hope by now everybody know COVID is a disease that is with us yang telah membunuh lebih daripada 3 juta orang dalam dunia. Okay, so you ada dalam lingkungan 2%, 2.2% yang kena COVID mati. Okay, itu tak termasuk orang yang sakit teruk, yang ada pelbagai masalah lain selepas mereka mengalami COVID. So this is the world, and kalau you tengok yang bawah tu, kawasan bawah tadi graf tu, you tengok bahawa Eropah merupakan negara yang paling sekali dijangkiti. United States and Asia is picking up. Mula-mula Asia tak begitu tinggi tapi picking up, and this graph is very worrying because you nampak dia punya graph tu mula nampak steep towards the upward trend, terutamanya di Asia, dan kebanyakan di Asia adalah sumbangan secara negatif, sumbangan daripada India. Setakat ni semalam ada lebih daripada 200,000 orang dijangkiti di India. Fikirkan 200,000 orang. Kalau kita fikir Kelantan, 1/5 daripada rakyat Kelantan. Dan kalau kita bandingkan jumlah kes setiap sejuta penduduk, kita ada yang paling tinggi adalah Israel dan United States. Okay, so konspirasi mengatakan ini adalah benda yang dihantar oleh Israel, United States ni, takkan dia nak hantar kat diri sendiri kan. So itu satu lagi yang kita kena hapuskanlah daripada pemikiran kita. This is a disease yang sedang menular dan kita have to take this very seriously. Forget about all those conspiracy theories. Okay,
So you nampak di sini kalau kita bagi-bagi jumlah kes per million, yang paling tinggi pun di negara-negara maju. Malaysia bawah world average, tapi kita janganlah terlalu fikirkan kita ni terselamat. Itulah masalah kita sekarang dan saya akan bincangkan lebih lanjut kemudian. So this is the number of cases. Kalau saya boleh gerakkan saya punya slide. Ya, ada masalah. Okey. Kalau kita tengok di sini adalah cumulative number of cases dalam bentuk cara lain pula kita nak tunjuk. These are the number of cases yang you tengok, perhatikan Malaysia pun dah agak gelap sikit. Kita punya bilangan kes dalam ASEAN nampak macam paling tinggi kalau kita tengok per million population. Jumlah kes, kalau kita tengok jumlah kes dalam sejuta penduduk. Alhamdulillah juga kita tengok kalau jumlah kematian kita alhamdulillah taklah antara negara yang paling tinggi kematian, walaupun jumlah kes kalau kita tengok sini biasanya masa manis tau. Bobo pula dalam blender kan di kis. Sorry. Kalau ada advertisement cili. Apa rasanya kau rasa? Okey, itu bukan daripada saya. Ada orang nak jual barang tadi. So ni jumlah kematian di dunia, okey, per million people 17 April yang lalu, 2 hari lepas. Dan kalau kita tengok jumlah kematian di dunia, juga banyak negara-negara maju, negara Eropah, yang nampak Brazil di situ. Dan saya akan cakap pasal Brazil sedikit lepas ni untuk pengetahuan semua. Okay, so this is the situation. Again, the world average, Turkey sekarang pun picking up. Lebih daripada 60,000 kes dalam 1-2 hari ini di Turki. Saya saja nak tunjuk slide ni bukan nak tunjuk bahawa kita boleh lalai, tapi slide ni menunjukkan satu tempat di Australia iaitu Victoria, ini di Melbourne, di mana kepentingan untuk menjaga SOP. Jangan kita cakap pasal SOP di sini, di Victoria contohnya, dalam state tersebut, ada 6 kes dan dia dah lockdown. Ada 1 kes dia lockdown, the whole hotel. Dan dia memang SOP adalah satu perkara yang amat dititik beratkan, kalau tak memang kena saman teruk. Sampai satu ketika di mana untuk beberapa minggu tidak ada kes dah. Dan kerajaan mula membuka peluang untuk ekonomi dan macam biasa dah. Setakat ni masih okey di Australia, tapi dengan mengikuti SOP sahaja, kalau kes yang amat rendah, mungkin kita boleh buat begini. Namun dia ada di sebalik gambar ni menunjukkan bahawa kalau you tengok ni sekarang orang semua dah tak pakai mask dan sebagainya, apa yang boleh berlaku adalah kalau ada 1 kes atau 2 kes atau tiba-tiba beberapa kes, maka semua orang atau ramai orang akan dijangkiti pula. So SOP adalah satu yang kita semua dah pernah dengar. Sebelum ni kita tak tahu pun SOP apa. Dah lebih daripada setahun kita dengar pasal SOP ni. Dan jumlah kes masih juga meningkat. Okay, this is the sebalik saya nak cakap. SOP penting, tapi dengan SOP sahaja, kes masih meningkat. Okay, so bukan SOP tak penting, sebab gambar ni menunjukkan bahawa SOP membolehkan orang keluar daripada masalah COVID. Namun SOP yang kita telah praktikkan setahun ni pun tidak boleh membendung kenaikan kes-kes. Di seluruh dunia SOP ni kita berjalan, cumanya mungkin tak begitu ketat lah. Itu masalah utamanya. So setakat ni, alhamdulillah, in terms of number of vaccines that have been approved adalah dalam lingkungan 13, ini adalah minggu lepas. 30 di fasa 3, 41 fasa 2 dan 30 fasa 1. Kita boleh bincang sedikit pasal fasa-fasa ni kemudian kalau ada soalan. Tapi ini menunjukkan bahawa fasa ni adalah fasa yang dikenali sebagai fasa klinikal, di mana vaksin-vaksin tertentu dikaji dengan amat mendalam, sampailah nampak di sini 13 yang approve. Yang lain-lain ni insya-Allah dalam masa terdekat in the future will also be approved, and therefore dalam dunia ni kita dapat banyak lagi lah vaksin untuk digunakan. Jadi pipeline ni
jumlah vaksin yang sedang develop, dibangunkan ini adalah penting sebab dalam dunia ni memang tak cukup. Kalau semua orang nak dapat vaksin tak cukup. Dan oleh itulah sebab itu yang kerajaan terpaksa berikan vaksin mengikut fasa-fasa tertentu untuk orang yang paling memerlukan dahulu. Jumlah vaksin yang telah diberikan di seluruh dunia ini hampir sekarang 1 bilion. Okey, 1 bilion. Kebanyakannya di Asia dan UK, Europe. Dan juga kalau tengok di sini bahawa kebanyakan mereka ni adalah negara-negara yang menghasilkan vaksin itu sendiri. Jadi of course dia akan dapat memberi kepada rakyat mereka masing-masing terlebih dahulu. Manakala kalau tengok jumlah vaksin di Afrika yang diberikan memang rendah, tapi juga tak apalah setakat ni kerana jumlah penyakit ataupun COVID-19 di Afrika berbanding dengan tempat lain masih rendah dan kita harap begitulah keadaannya. Tapi di Asia dah meningkat dari segi pemberian vaksin dan juga unfortunately cases pun sekarang meningkat oleh sebab yang lain. Kalau kita tengok jumlah vaksin yang paling banyak diberikan untuk sesebuah negara, yang pertamanya adalah Israel. Dia dah memberikan lebih daripada 100 dos kepada 100 orang. Maknanya ada orang yang dapat 2 dos. Sebenarnya dalam 60% rakyat Israel dah dapat dos penuh, saya rasa. United Arab Emirates dan juga negara-negara sedemikian. Oleh itu, bila kita nampak begini, maka kita nak lihat dengan pemberian vaksin ni apa yang berlaku di negara-negara tersebut. So saya akan bagi contoh untuk Israel, UK dengan US selepas ini. Ini adalah jumlah vaksin yang diberikan setiap hari. 7-day polling lah, daily dosage. And you akan lihat di sini, dalam dunia ni 18 juta vaksin diberikan setiap hari. Setiap hari 18 juta diberikan. Dan semua ni suddenly ada penurunan di sini. Penurunan ni antara lain adalah disebabkan supply yang berkurangan ataupun orang memberhentikan penggunaan setengah vaksin tertentu buat sementara waktu. Jadi ada penurunan sedikit, tapi it is good to see that 18 juta vaksin diberikan setiap hari. Kebanyakannya di Asia. Di Malaysia, kita telah memberikan vaksin kepada 1.13 juta orang dan daily dalam 26,000 vaksin dosis diberikan kepada mereka yang register. So ini ada komiti kita di Malaysia daripada government dan you kalau lihat di sini current total registration sekarang ni yang register dengan MySejahtera. Yang MySejahtera dan juga cara-cara lain. So ini current registration rate. Vaksin kita, kalau kita nak supply, kita dalam masa setahun ni target daripada government, daripada kerajaan untuk membolehkan vaksin diberikan kepada semua rakyat di Malaysia. Okay. So kalau dalam bulan Jun supply vaksin nampak macam mencukupi, tapi kalau line kuning ni masih duduk sini dan lepas tu vaksin datang tapi orang tak register pun masalah. So saya nak ambil peluang ini untuk nak beritahu semua orang yang belum register, silalah register. Kalau kita tidak mahu ambil vaksin pun sila register MySejahtera untuk memberitahu kerajaan bahawa kita tidak mahu ambil vaksin. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu ada segelintir orang yang memang tidak mahu ambil vaksin tapi dia register juga supaya kerajaan tahu dapat dikira berapa peratus yang tidak ambil vaksin. Saya harap selepas saya punya perkongsian hari ini ramai lagi orang yang akan ambil vaksin lah dan saya bagi sebab-sebab tertentu kemudian. Sebelum saya lanjutkan lagi perbincangan, ni satu slide tapi saya mula-mula ada dalam 5-6 slide nak tunjuk ni tapi saya rasa terlalu banyak. So saya nak cakap ini je lah. Sesiapa yang risau berkenaan dengan keselamatan keberkesanan vaksin. Nak proses pembuatan vaksin ini adalah satu proses yang amat lama, yang amat teliti dilakukan dan amat kompleks. Dan sebelum dapat digunakan di komuniti. Ya, ia merangkumi banyak penyelidikan makmal yang kita sendiri pun tak tahu. Okey, kita maknanya sebagai rakyat biasa kita tak tahu. Tapi penyelidikan
yang dilakukan oleh para saintis adalah amat ekstensif dan dia mesti memilih teknologi yang tertentu. Semua ini adalah untuk memastikan bahawa vaksin tersebut berkesan dan yang paling penting ia adalah selamat digunakan. Dan pihak agensi regulatory sesebuah negara, contohnya di Malaysia, kita panggil NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority, dia akan lihat pada keselamatan dan keberkesanan vaksin ini dalam banyak peringkat, sekurang-kurangnya 5 peringkat untuk memenuhi keperluan agensi regulatory sebelum dia dapat digunakan di komuniti. So kita tidak mau bincang ni dalam terlalu detail, takut terlalu teknikal, tapi memang proses pembuatan vaksin dan kelulusan vaksin sebelum dapat dikeluarkan adalah amat ketat sekali, amat ketat. Saya nak kongsilah di sini mengapakah penting untuk seberapa ramai orang menerima vaksin. Kita tunjuk dalam gambar rajah ni. Kalau tiada vaksin, walaupun COVID-19 ni baru ada lah, katakan kalau tiada vaksin atau kita tidak mengambil vaksin. Vaksin ada tapi tak nak ambil vaksin. Alright. Sebelah kiri ni ada gambar banyak orang biru, ada 2 orang ni yang merah. Kalau kita andaikan 2 orang merah ni adalah orang yang dijangkiti, maka dalam sedikit masa saja, ramai dalam komuniti itu akan dijangkiti. Ini tanpa SOP lah. Okey, ini tanpa SOP. Kalau ada SOP, kuranglah sedikit yang merah sebelah kanan ni. Tapi masih ramai akan dijangkiti. Kita berapa lama sangat kita boleh SOP? Kalau kita pun tak tahu. Kita balik rumah, adik kita kena, bapa kita kena, kita tak tahu. Right? So, ini adalah senario yang kita nampak dan punca utama kluster penularan COVID-19. So bila kita dengar kluster tu sebab 1-2 orang dijangkiti COVID, dia tak tahu dia jangkiti atau dia tahu tapi dia buat sambil lewa. Dia ada pegang, dia dah di swab, dia dapati positif tapi masih hantar anak ke sekolah contohnya. Atau masih bergaul, masih pergi bazar Ramadan, masih pergi Tesco. Jadi ni perangai manusia yang memang payah untuk dibendung. So kalau tiada vaksin, tidak mau mengambil vaksin dan memang kita tidak mau mengikut SOP, inilah punca utama kluster penularan COVID-19 menyebabkan penyakit ini mudah merebak dalam populasi. Okey, itu satu senario. Ada juga senario di mana vaksin ada, tapi hanya segelintir saja individu yang nak ambil vaksin. Orang-orang yang warna kuning tu, sebelah kiri. Ramai biru yang belum ambil vaksin atau tak nak ambil vaksin. Dan merah tu yang jadi, yang kuning ni yang ambil vaksin. You kalau lihat di sini, sebelah kanan senarionya, masih ramai juga orang akan dijangkiti. Dan yang terselamat daripada penyakit teruk adalah mereka yang berwarna kuning. So masih ramai orang yang kena. So ini satu situasi yang sekarang ni kita tak ramai orang lah ambil vaksin. Itu sebab belum lagi masa. Tapi saya harap kita dapat situasi yang sebegini. Iaitu vaksin diberikan dan diterima oleh majoriti populasi. Bila keadaan ini berlaku, maka kebanyakannya orang yang juga belum lagi mendapat vaksin tidak dijangkiti sangat. InsyaAllah, okey. Sebab kita ada satu phenomenon yang dikenali sebagai immunity kelompok atau herd immunity. Immunity kelompok ni di mana orang yang dapat vaksin adalah begitu banyak sehinggakan dia dapat memberi perlindungan juga untuk mereka yang belum dapat atau tidak boleh menerima vaksin oleh sebab-sebab tertentu. Maka untuk mendapat vaksin ini adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab bersama. Kita tak boleh fikir diri kita sendiri je. So bila kita dapat vaksin, insya-Allah bukan saja dia melindungi kita, tetapi dia juga boleh melindungi masyarakat. So ini adalah satu perkara yang tanggungjawab bersama dan saya harap dapat fikirkan ni betul-betul untuk mereka yang masih ragu-ragu untuk mengambil vaksin COVID ini. So dalam kajian-kajian klinikal,
vaksin ini telah diberikan kepada mereka yang sihat. Okey, sebab dia masih experimental vaksin sebelum dia diluluskan oleh agensi regulatory setiap negara untuk digunakan dalam komuniti. Bila digunakan dalam komuniti, ni yang disebut sebagai real world vaccine effectiveness. Okay? So kita nak tahu bila diberikan dalam komuniti, apa yang actually berlaku. So di US, saya tunjuk tadi kan graf US, UK dengan Israel dan UAE yang antara yang paling tinggi dah bagi vaksin. Dan kita dapat kajian yang dilakukan di negara-negara tersebut. Di US contohnya, Pfizer, BioNTech dan Moderna ditunjukkan sebagai 89 efektif di real world punya situation. 89 efektif dan telah menurunkan jumlah orang yang kena masuk hospital 60%. Okey, berbanding dengan orang yang tidak menerima vaksin. Kena kita fahamkan bahawa penurunan ini boleh membantu dalam memastikan kita punya health services tidak terlalu tenat. So 60% lower hospitalization rate adalah satu benda yang signifikan. Di UK, Pfizer BioNTech 86 efektif among healthcare personnel. Okey, 86 among healthcare ni kira baguslah. Sebab healthcare personnel ni adalah mereka yang frontliners, mereka yang jumpa pesakit-pesakit COVID. Dan kalau mereka divaksinasi dan 86% disprotektif, maknanya bagus. Dan adults yang age 80 tahun ke atas, termasuk mereka, kebanyakan mereka yang mempunyai pelbagai jenis penyakit. Efekasi adalah 85% against symptomatic disease. Alright. So ini adalah satu result yang agak. Di Israel, Pfizer BioNTech 90 hingga 94% efektif terhadap pelbagai jenis penyakit, okey, dan juga asymptomatic pun. Asymptomatic maknanya tak ada simptom lah, tapi bila dikaji memang kurang lagi orang yang mendapat jangkitan symptomatic dan severe COVID-19. And ada 4-fold lower viral load. So mereka yang telah menerima vaksin, kalaupun dijangkiti, ini benda yang confuse sikit untuk orang, nanti mungkin saya akan explain kalau ada peluang. Ada 4-fold lower viral load. Saya explain sekarang lah, senang. Begini, kita kalau menerima vaksin, virus bukan kenal siapa yang terima vaksin, yang tak terima vaksin. Boleh faham? So kalau dia nak jangkiti kita, dia jangkit juga walaupun kita terima vaksin. Cumanya, bila kita terima vaksin, maka jumlah virus yang masuk dan akan dimusnahkan oleh sistem imun kita adalah banyak. Jadi tinggal sikit je. 4-fold lower. 4 kali ganda kurang virus dalam kalau dijangkiti. Okay? Oleh itu, orang yang divaksin mungkin lebih kurang untuk transmit, untuk menularkan vaksin ini kepada orang lain. Kalau dia tularkan kepada orang lain dan orang yang kena tu juga ada vaksin, telah divaksin, lagi kurang pula virus tu. Jadi itulah konsep yang kalau kita nak faham pasal immunity kelompok, kalau ramai orang yang menerima vaksin, maka kalau orang yang terima vaksin pun dapat virus, dia dah kurang, okey, sebab kebanyakan virus akan dibunuh. Dan virus yang tertinggal tu bila dikeluarkan ataupun menjangkiti orang lain dan orang lain tu pun ada yang dah dapat vaksin, maka itu pun lagi kurang. Dan bila yang sedikit tu keluar pun kena ke orang yang dah dapat vaksin, maka secara keseluruhannya dalam komuniti tersebut, the viral load adalah pada tahap yang rendah. This is something that kita kena faham. So all this telah menunjukkan kalau kita tengok conclusion, saya boleh move the slide. Okay. Ini telah dipublish pada bulan Mac baru ni. A growing body of evidence suggests that fully vaccinated people are less likely to have asymptomatic infection. Maknanya dia tak dapat infection pun. Dan potentially less likely to transmit SARS-CoV-2, iaitu virus yang menyebabkan COVID-19 pada orang lain. Tapi sebab banyak lagi kita tak tahu, however further investigation is ongoing sebab benda ni sedang berlaku. Orang sedang dapat vaksin, ramai lagi orang sedang dapat vaksin dan banyak kajian yang masih perlu dilakukan. Okay? Tapi setakat ni memang nampak bahawa pertamanya
orang yang dapat vaksin adalah lebih rendah risiko untuk mendapat penyakit COVID dan rendah lagi kebarangkalian dia dapat menularkan vaksin virus tersebut pada orang lain. Banyak orang cakap pasal side effects. Side effects ni saya nak ingatkan kembalilah masa kalau kita bawa anak kita pergi klinik pun masa kecil-kecil dahulu untuk dia dapat suntikan yang bukan vaksin terhadap COVID. Kadang-kadang sebelum kita tinggalkan pusat kesihatan tu kita diberi Panadol, kita diberitahu kalau sakit macam ni, kalau demam macam ni. So benda-benda ni macam injection side pain, headache, muscle pain, fever, benda-benda ni bukan benda-benda yang pelik. Okay, benda-benda yang tidak bukan benda yang khusus untuk COVID-19. Dia untuk pelbagai jenis vaksin pun lebih kurang samalah. Satu kes yang telah diutarakan adalah apa yang dikatakan anaphylaxis. Okay, anaphylaxis ini ada kes contohnya setiap 1 juta dosis administered, 3 telah dilaporkan oleh Moderna, 5 oleh Pfizer dan 10 oleh AstraZeneca. Dan kesemua ni telah dirawat dengan successful. Bila diselidiki, 80% dari kes ini adalah mereka yang memang dulu dah ada anaphylaxis terhadap pelbagai jenis allergen. Okay? So, walaupun actual cause of this anaphylaxis tidak diketahui lagi, sedang diselidiki, tetapi boleh kita pastikan sebelum mereka yang ada anaphylaxis previously, bila nak dapat vaksin, kena bagi tahu kepada mereka petugas dan mungkin mereka ini akan diberi vaksin di satu setting yang contohnya di hospital. Dia punya treatment mudah sahaja sebenarnya, cuma nak kena tahu okay, whether you are prone for anaphylaxis atau tidak. Jadi secara keseluruhannya, side effects atau kesan sampingan untuk vaksin COVID setakat ini is not unexpected. Bukanlah satu benda yang di luar jangkaan. Dan saya akan cakap satu benda yang mungkin baru berlaku, yang memang di luar jangkaan sedikit tapi belum lagi dipastikan lagi. Ini satu lagi kenyataan daripada CDC USA setelah over 167 million doses diberikan, okay, 167 juta dosis diberikan dalam lingkungan 4 bulan dan dia ada satu sistem yang di mana mereka yang mengalami kesan sampingan direkodkan dan 2,794 report of death telah dilaporkan, okay, setelah 167. So bila diselidiki, okay, dia selidik ni secara detail ni termasuk otopsi, bukan just interview, otopsi, medical record dan telah didapati bahawa kesemua 2,794 kematian ini tidak disebabkan oleh vaksin. Tidak ada sebab mengapa mereka nak menipu. Sebab mereka ini adalah regulatory authority. Okay? Maknanya dia yang menjagakan kesihatan dan keselamatan kita. Setelah dikaji, kesemua death ini adalah disebabkan oleh benda-benda lain. This is only 0.01, maknanya 0.1%, 0.16% yang meninggal dunia setelah didapat vaksin. Kalau kita macam fikir, ya ke tidak, macam ni lah. Kalau kita fikirkan orang-orang yang dapat vaksin ni, 167 juta orang atau 100 juta orang lah katakan, yang telah mendapat vaksin, agak-agak berapa ramai dalam 100 juta orang ni meninggal? Untuk meninggal macam-macam lah. Langgar lori, tercekik tulang ayam, rasa-rasanya lebih kurang je kot. So, jangan bila kita lihat sesuatu kematian dan sesuatu perkara tu kita terus melompat mengatakan bahawa inilah sebab vaksin. Sebab banyak kajian perlu dilakukan untuk memastikan itu sama ada disebabkan oleh vaksin ataupun tidak. Okay? So, itu kena berjaga-jaga bila kita lihat dan jangan viralkan benda-benda yang sedemikianlah sebab dia akan menyebabkan orang takut tak pasal-pasal. 167 juta ni 0.001%. Ni peratus. Amat sedikit. Tapi ada satu isu yang baru-baru ni timbul, iaitu blood clot formation. Saya sebagai seorang saintis, memang kita kalau nampak benda-benda macam ni, yes, we have to look into it. Okay?
This is a possible, very rare side effect. Possible masih. The blood clot formation dan AstraZeneca approximately 4 cases per million telah dilaporkan. Johnson & Johnson 1 case in a million. Walaupun hanya sedikit kes begini, di US contohnya telah memberhentikan penggunaan Johnson & Johnson sampai penyelidikan tamat. Di Europe, dia berhentikan, sesetengah negara berhentikan penggunaan AstraZeneca buat sementara waktu sampai dapat determine whether there is a clear association with the vaccines under question. So, bermaksud, walaupun benda ni rare, kalau berlaku, pihak authority, FDA, EMA akan arahkan untuk berhenti sekejap sampai kita pastikan tidak ada isu. Begitu sekali telitinya nak memastikan bahawa vaksin ini betul-betul selamat. Walaupun setelah digunakan. Alright? Cuma saya nak ingatkan kepada semua orang bahawa kalau dapat COVID-19 infection, bukan vaksin. Kalau kita kena COVID-19, 8 hingga 10 kali ganda lebih kebarangkalian kita dapat keadaan blood clot ini berbanding dengan kalau kita diberi vaksin. So, dari segi ini, sekali ini pun kita dapat lihat bahawa kita nak vaksin ke, kita nak dapat COVID-19 punya jangkitan. Ni 8 hingga 10 kali ganda ni dapat blood clot. Tak termasuk benda-benda lain lah. Okay? So far, yang dapat vaksin tidak ada yang nampak association yang clear yang menyebabkan kematian. Dan kalau kita ingat kembali tadi, hampir 1 bilion dah orang dapat vaksin ni. Diberikan vaksin. So, kita kena timbang yang itu. Hampir 1 bilion dosis telah diberikan. Okey, vaksin. Jumlah kematian adalah amat sedikit disebabkan vaksin ataupun tiada langsung setakat ni. Kita tak dapat pastikan mana betul-betul yang disebabkan oleh vaksin. Yang tadi anaphylaxis tu pun semua telah di-cure. Okey, ini satu isu yang terbaru lah. That's why saya kita terpaksa highlight sebab saya sebagai saintis dan banyak rakan-rakan saya yang clinician di HUSM ni pun we won't hide things. Kita ni perlu berkongsi, tetapi yang perlunya kena adalah evidence yang betul. Untuk mereka yang telah menerima vaksin, CDC interim recommendations for fully vaccinated persons. Maksudnya mereka yang telah menerima vaksin 2 dos kalau ikut Pfizer 2 dos dan telah melebihi 2 minggu setelah mendapat dos kedua, maka mereka boleh bersama-sama yang orang telah divaccinated tanpa wear mask, contoh. Ataupun boleh berkongsi indoor dengan orang yang belum lagi dapat vaksin daripada one other household. Maksudnya kalau kita satu rumah itu semua tak dapat vaksin tapi mereka semua memang satu rumah lah dan orang visit daripada tempat yang zon merah dan sebagainya, pun kita boleh guna, boleh bersama tanpa mask dan sebagainya. Cumanya kita kalau if you've been around someone who has COVID-19, kita pun mungkin tak perlu di quarantine melainkan kita ada symptoms. Cumanya saya secara peribadi saya rasa kalau kita dah tahu kita been around with orang yang COVID-19, nak tak nak nanti nasihat yang lain saya nak bagikan yang semua orang berikan pun, kita walaupun kita telah menerima vaksin, please patuh kepada SOP. Macam saya kata tadilah, bukan virus ni dia tak kenal kita dah ada vaksin kita tak. Bila dia nak jangkit, dia jangkit juga. So orang yang kata, saya dah dapat vaksin tapi apa sahaja masih dijangkiti. So yang saya nak explain, kuman dia tak kenal kita sama ada kita ni divaksin atau tidak. So dia akan jangkiti kita. Cumanya bila dia masuk kat kita, kalau kita ada satu sistem imun yang telah diperkuatkan, maka kuman tersebut kebanyakannya akan dibunuh. Alright? So mungkin kita dalam lingkungan 1, 2, 3 hari yang sedang itu ada yang sikit. Itu je yang boleh juga kita transmit ke lain orang lain. Itu pasal kita kena ada SOP yang betul. Banyak juga orang tanya berkenaan dengan vaksin durability. Berapa lama tahan vaksin kita dapat ni, berapa lama yang kita dapat protection. Saya sebut tadi, penyakit ni adalah penyakit yang baru setahun lebih. Jadi banyak lagi kita tak tahu. Dan kalau kajian daripada mereka yang telah dijangkiti pun menunjukkan bahawa dalam lingkungan 3-4 bulan
bilangan ataupun tahap antibody menurun. Kita tak tahu lagi menurun sampai mana yang menyebabkan dia sekarang terdedah lagi. Itu pun kita tak tahu. So they're still unsure. There are many studies are still ongoing, terutamanya daripada mereka yang daripada fasa 1 punya clinical studies. And more studies sedang dijalankan di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. KKM sedang menjalankan kajian ini dan juga kami di kampus kesihatan sedang menjalankan kajian ini. Itu pasal kami telah memohon untuk siapa yang nak dapat vaksin, sebelum dapat vaksin untuk kontak KRK, Prof. Madya, Dr. Rosdiani punya tim untuk kalau boleh kita nak seberapa ramai terlibatlah dalam kajian kita ni. Jadi kita dapat insya-Allah mengenal pasti berapa lama tahan vaksin ini. Early studies menunjukkan bahawa neutralizing antibody yang dapat menetralkan vaksin virus persisted for 4 to 6 months at least. 4 to 6 months ni because baru 4 to 6 months yang kita dapat kaji, belum lagi panjang. Tetapi ada company yang percaya bahawa ini akan last for at least a year. So bila dengar 4 to 6 months a year, ada juga yang fikirkan mungkinkah kalau dia menurun kita perlu booster doses. Ini semua kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi sebab penyakit baru dan oleh itu kita perlukan dapat kajian maklumat yang lebih terperinci. Tapi apa yang jelas sekarang adalah dengan adanya vaksin ini ramai yang terselamat insya-Allah daripada penyakit COVID yang teruk. Itu kita kena faham. Saya dapatkan graf ini untuk ada 2 point yang saya nak sebut di sini. Kalau you nampak this graph, dia dah nak menurun dah ni. Penyakit dalam dunia ni, penyakit COVID. Suddenly it increase again. And sekarang di dunia adalah amat tinggi. This is 7-day average. And sebab utama ada 2. Iaitu, pertamanya terdapat varian baru virus dan keduanya low compliance to SOP. Low compliance to SOP saya sepatut berbun nombor 1. Ini memang berlaku dengan begitu kerap sekali atau musim perayaan terutama di India. Yang sekarang ni ada perayaan di mana mereka beramai-ramai berlonggok bersama dan ini susah sebab kadang-kadang bila kita ada religious punya aktiviti keagamaan, kadang-kadang memang susah untuk kerajaan cakap tak boleh buat. Alhamdulillah ramai jugalah umat Islam kira bila haji tak ada ataupun sedikit je tak adalah orang memberontak. Dan sekarang ni kalau pergi haji pun ada 18 lorong je untuk tawaf pun tak ramai orang berontak. Saya rasa itu satu benda yang baguslah sebab kita faham tentang ajaran Islam yang mengatakan bahawa kalau ada penyakit kita kena berjaga-jaga dan sebagainya dan seterusnya. Saya tak nak huraikan lebih lah sebab saya bukan agamawan. So, low compliance to SOP juga telah menyebabkan banyak cases di Kelantan. Low compliance to SOP juga menyebabkan banyak cases di Brazil. Okay? Sebab semua orang dah penat. Jadi dia ingat boleh. Dia ingat dia boleh abaikan SOP. Kan, dia tak ada penjarakan fizikal, dia tak pakai mask. Dia kalau pakai mask pun bawah hidung. Pakai mask di tengkuk. Buat syarat sebab tak nak kena saman. Daripada buat kita guna SOP ni untuk kita menjaga diri kita dan orang di sekeliling kita, bukan sebab kita tidak nak kena saman. Dan juga isu pasal new variant. Ini memang satu challenge yang berlainan. Okay? Bukan sebab SOP saja, tapi satu benda yang berlainan yang para saintis sekarang sedang meneliti dengan begitu ketat sekali, termasuk juga di Malaysia. Saya bagi contoh beberapa variant lah. Maknanya variant ni maknanya ada mutasi terhadap virus itu sendiri dan ini mutasi saya tunjuk sini jangan saya harap tak pening sangat kepala. Ini adalah spike protein yang yang membolehkan virus itu untuk masuk sel kita. Senang. So dia ada banyak mutasi, okey, semua mutasi ni, nama-nama ni yang menyebabkan dia boleh spread 50% more easily and quickly. Okay, maybe 35% more deadly. Now detected in 94 countries and now more. Okay, now more.
And current vaccines, alhamdulillah, nasib baik vaksin ni yang kita dapat sekarang masih boleh melawan ni this particular variant daripada UK. Tadi yang UK punya data yang banyak terselamat tu dia gunakan vaksin Pfizer dengan BioNTech dan juga AstraZeneca di UK. Dan di UK pada masa tu pun dah banyak UK punya variant. 80% daripada COVID-19 di UK adalah variant ini. Dan memang alhamdulillah the current vaccines work very well against this variant. Tapi dia kurang sikit je. Dia kurang sedikit. Ni variant ni telah merebak termasuk di Malaysia. Dan semalam ada 2 lagi kes di Malaysia yang variant UK ini yang datang daripada Poland. Okay. Ini satu lagi variant daripada Afrika Selatan. Okay. Dia punya nombor ni dan lain-lain sikit. Dan dia spreads more easily and quickly. And dia dah detect dalam beberapa country dan juga sekarang di Malaysia. Dan dia boleh evade, boleh mengelak daripada kita punya sistem imun. Oleh itu, yang variant yang ini, dia menyebabkan vaksin yang kita terima ini 2/3 lebih kurang efektif. Maknanya kalau efektif vaksin ini 95%, dia jadi dalam 35-40%. Moderna 6-fold lower, 6-fold lower, dan untuk AstraZeneca 10% je. Ini variant. Okay. Kita rasa macam mana? Rasa takut kan? So bila kita rasa takut macam ni, sekurang-kurangnya kita dapat vaksin ni, kita dapat juga protect sedikit. Dan kalau dengan SOP, insyaAllah dapat protect juga. Dan memastikan bahawa mereka yang ada variant tersebut diisolasi dengan ketat. Itu pasal benda-benda ni semua memerlukan semua orang terlibat. Kalau kita sakit, kita pergi, kita punya virus dikenal pasti ada South Africa punya variant, please, okay, ikut arahan dengan betul. Dan ini telah spread di beberapa negara. Ada satu lagi variant, Brazil. Okay. Dan juga spread more easily and quickly. Better evading the immune system. Dan setakat ni, result daripada Brazil ni, dia vaksin yang sekarang lebih bagus daripada South African punya variant. Tapi masih jadi masalah besar. So variant inilah yang menyebabkan dan juga tidak akur kepada SOP yang menyebabkan tingginya cases di Brazil dalam masa yang amat singkat. Okay. Dia dah merebak di banyak tempat. Setakat ni saya tak tahu, saya tak pasti sama ada dah masuk di Malaysia ke belum. So, bila benda ni berlaku, syarikat-syarikat vaksin dan juga penyelidik terus melihat bagaimana kita nak buat, macam mana kita nak beat the variants. Okay. Sekarang ini ada second generation vaksin dah. Yang telah sedang diusahakan oleh Moderna, Pfizer dan Novavax terhadap variant South Africa. Ini sebagai contoh dan juga variant-variant lain. Itu satu cara. Keduanya mungkin kita ada bila ini dah ready, dia jadi booster untuk variant match vaksin. Maknanya kita dah dapat vaksin, kita dapat booster terhadap yang ini. Yang ketiganya mungkin kita boleh reka beberapa vaksin atau vaksin yang mempunyai semua variant. Okey, supaya dia boleh cover seberapa banyak variant yang boleh. Ini banyak juga diusahakan oleh beberapa orang, termasuk beberapa orang yang di sini. Booster with original vaccine. Kita faham bahawa kalau kita bagi vaksin yang sama sebagai booster pun, dia akan meningkatkan antibody kita dan boleh sedikit sebanyak kacau virus yang variant ini untuk bind kita punya sel. Setakat mana dia boleh menghindarkan itu, kita masih tidak begitu faham. So juga ada juga syarikat vaksin yang berusaha untuk melihat sama ada boleh tak proses review ini dipercepatkan sekarang, sebab mereka telah ada rekod bahawa mereka guna teknologi yang sama, virus yang mRNA contohnya di sini, ataupun pelbagai jenis platform yang sama yang ubah sedikit je yang tadi tu kan, yang tadi yang saya tunjuk E8484K dan sebagainya. Dia nak tukar satu amino acid atau dua amino acid dalam vaksinnya, sama ada proses untuk review oleh
regulatory agency boleh dipercepatkan. Ini benda yang bukan baru sebab untuk influenza vaksin memang approval pathway-nya memang cepat. Every 2 tahun kita ada influenza vaksin yang baru. Okay, so ini pun telah sedang dibincangkan. So ini adalah usaha untuk kita beat the variants. Namun begitu ada banyak cabaran. Cabaran kita sekarang adalah kita kena faham the durability of the vaccine. Okey, berapa lama vaksin ni akan memberi ketahanan badan kita, sedang diusahakan. Kalau tak ambil vaksin memang tak ada ketahanan lah. Itu nak sebut juga. So kalau ambil vaksin ada ketahanan, insya-Allah. Cumanya tak berapa lama. Dan the continuous mutation of the virus adalah satu benda yang kita ambil berat. Terutamanya lah sekiranya mutation ini di tempat berbeza adalah berbeza, maka mungkin vaksin yang berbeza perlu digunakan. Dan kalau begitu untuk mencapai herd immunity kelompok secara global mungkin susah. Mungkin kita dapat herd immunity secara tempatan atau regional sahaja. Dan uneven availability of vaccine, maknanya ada orang dapat, ada orang tak dapat dalam satu-satu negara, terutamanya negara miskin. Alhamdulillah di Malaysia, kita kena bersyukur di Malaysia ni dapat vaksin ni free. Di tempat lain ada yang kena bayar. Dan semua di Malaysia diberi peluang untuk dapat vaksin. Cuma nak kena register saja. Okay? So you beri peluang. So ini bukan isu untuk negara kita, Alhamdulillah. Tapi ini isu negara kita. Human behavior. Ini isu besar negara kita. Low compliance to SOP adalah satu masalah yang kita lihat di negara kita. Kalau you keluar, you tengok memang nak 1 meter jarak. Sebenarnya di US dan Europe, dia 2 meter tau jarak. Bukan 1 meter. Kita ni dah bagi 1 meter pun susah. Dan kita pakai mask tak betul tu yang saya nampak terlalu kerap lah. Pakailah mask betul-betul. Memanglah mask ni lemas. So kalau you rasa macam susah nak bernafas dan sebagainya, you duduk tepi sekejap ke. Tapi pastikan ada mask tersebut. Yang satu lagi is isu vaksin hesitancy. Maknanya kita macam teragak-agak, nak ambil vaksin ke tidak? Nak ambil vaksin ke tidak? Macam inilah. Kalau kita tak ambil vaksin, kalau kena COVID macam mana? Kalau kita dapat vaksin, kita dah usaha kan? Dan dalam kajian ramai orang menunjukkan bahawa dah orang yang divaksin, kalau kena pun tidak teruk. InsyaAllah. So kita, sebelum kita nak tawakal aja, kita kena usaha dululah. Lepas tu kita kena doa, dan kemudian kita tawakal. So saya harap vaksin hesitancy ini tidak menjadi satu isu yang besar di Malaysia. Kalau tidak, memang payah untuk kita dapat immunity kelompok yang macam saya tunjukkan tadi. Juga delayed vaccination of children. Setakat ini kanak-kanak belum dapat diberi vaksin lagi sebab prioriti kepada orang-orang lain dahulu. Tapi saya percaya pihak kerajaan dan dalam Malaysia dan juga di dunia ini masih akan dapat meneruskan imunisasi kepada kanak-kanak. Reason tak dibeli kanak-kanak sekarang adalah semasa fasa 1, fasa 2, fasa 3, kajian itu telah dijalankan kepada orang yang 18 ke atas. Jadi kita tahu dah efikasi keselamatan 18 ke atas. Dan sekarang ni Pfizer contohnya sedang melakukan kajian terhadap 12 hingga 15 umur. Dan kajian awal menunjukkan bahawa dia punya keberkesanan adalah 100% untuk tapi ni awal lagi. Lebih bagus daripada orang dewasa sedikit. Tapi orang dewasa pun 95% dah bagus dah. So yang ini dah 100%. Cumanya belum dipublish, so saya tidak boleh letak di sini lagi. Kita kena kaji dapatan daripada mereka. So untuk saya lah, saya harap kita dapat vaccinate as many people as fast as possible. Ada banyak sebab. Satu, kita insya-Allah dapat kalaulah dapat immunity kelompok dengan lebih cepat. Yang keduanya, macam saya ceritakan tadi, kalau kita dah vaccinate, kita kena jangkit, kita bunuh kebanyakan daripada virus tersebut yang keluar jadi sikit, dan sikit yang keluar tu pun menjangkiti orang yang juga telah menerima vaksin, dan banyak juga yang dibunuh dalam orang tu, dan bila keluar pun lagi sikit, dan kemudian kita dapat immunity kelompok. Tetapi dengan penularan, kehadiran vaksin ini dalam komuniti yang dalam tahap yang rendah, insya-Allah juga boleh menghadkan mutasi. Okey?
sebab dah sikit. Dia dah jadi macam satu keadaan di mana mungkin kalau boleh kita adakan satu keadaan di mana varian akan kurang berlaku, mutasi akan kurang berlaku. So memang saya sendiri harapkan seberapa ramai orang dapat diberi vaksin secepat mungkin dan saya harap you bersetuju dengan saya lah. So masih banyak lagi perkara belum diketahui. Ni slide BM saya ada 2 di sini. Banyak lagi yang belum diketahui berkenaan dengan COVID-19 sebab seperti saya kata tadi, penyakit ini adalah penyakit yang baru. Kita tak tahu jangka masa perlindungan. Selepas kita sembuh daripada jangkitan pun kita tak tahu, maupun perlindungan selepas menerima vaksin. Masih belum diketahui sepenuhnya. Okay? Ada orang komen, kita tidak ada long term data. Memang kita tak ada long term data because benda ni benda baru. There is no other way of getting long-term data than this. Dan kita vaccinate and kita tengok. Okay. Dan pengukuran immunity, perlindungan immunity belum dipasti dengan tepat lagi. Apa sebenarnya antibody yang mana sebenarnya yang paling penting yang memberi perlindungan? Itu kita sedang kaji. Alright. Adakah antibody saja ataupun adakah komponen sistem imun lain yang juga terlibat yang lebih penting? Okay. Kaedah pemantauan selain gejala klinikal belum jelas. Maksudnya begini, sekarang ni kita pantau kalau orang tu sakit. Tapi kita tak boleh pantau lagi kalau orang tu asymptomatic. Dia tak ada gejala, kita tak tahu macam mana. Melainkan dia jadi part of saringan. Dia nak masuk hospital, dia kena saring, tengok positif COVID. Itu cara demikianlah. So tak ada kaedah yang selain daripada itu yang lebih mudah. Okay. Kesan jangka panjang jangkitan terhadap SARS-CoV-2 pun belum diketahui lagi. Banyak orang talk about long COVID yang ada kesan-kesan respiratory punya masalah walaupun telah sembuh. Ini kita belum tahu sebab apa lagi. Dan kesan varian virus yang sedang mula timbul dan sedang timbul dalam komuniti terhadap keberkesanan vaksin pun belum dapat diukurkan atau diketahui dengan jelas. So banyak lagi lah kita tak tahu. Bila benda yang kita tak tahu, maka kita perlulah berjaga-jaga. Ya? Dan ini tidak benda yang tak tahu bukanlah bermaksud penyakit baru macam COVID-19 ni bukan merupakan isu keselamatan vaksin. Ya. Vaksin itu telah dipastikan keselamatannya selamat yang mungkin untuk diberikan pada komuniti. Ada yang kita tahu, mungkin ada 1-2 benda yang kita belum tahu dan kita tidak pasti lagi. Tapi setakat ni dalam data yang telah diperolehi daripada hampir 1 bilion dosis yang telah diberikan dalam dunia ini menunjukkan bahawa vaksin ini adalah amat selamat. So apa yang kita perlu buat, lakukan, perlu faham, kita perlu faham tentang vaksin ini secara saintifik. Untuk mereka yang boleh dalam bidang sains, faham secara saintifik daripada pakar bidang khusus dan bukan melalui media sosial. Ada juga pakar-pakar ataupun orang-orang yang mula menyebut pasal ini tapi mungkin mereka bukan dalam bidang yang khusus dalam bidang vaksin. So kita kena dengar daripada pakar bidang khusus dan pentingnya bukan melalui sosial media. Sosial media ni memang macam-macam ada dan kita takut akan menyelewengkan pemikiran orang terhadap hesitancy tadi. Dan kalau kita terima vaksin, insya-Allah macam saya sebut tadi kita akan dilindungi insya-Allah, tetapi kita masih boleh dijangkiti dan ada kemungkinan kita boleh menjangkiti orang lain. Jadi buat masa ini masa ramai lagi orang yang belum lagi menerima vaksin, kita akurlah dengan SOP sehinggalah keadaan pandemik ini reda sedikit dan diberitahu bahawa okey kita boleh lega sedikit. So saya nak anjurkan semua orang untuk daftar MySejahtera dengan segera. Walaupun anda tidak mahu menerima vaksin, okey setelah kita macam-macam cerita, macam-macam cakap dan macam-macam sebablah tak nak terima vaksin ini, saya tidak mahu speculate. Daftar juga dalam MySejahtera, cakap saya tak nak. Dia ada satu section. Jadi sekurang-kurangnya kerajaan tahu orang semua telah mendaftar, ada segelintir yang tidak mahu menerima vaksin. Tapi saya harap orang akan nak menerima vaksin lah. Ya. So ni saya punya slide akhir, saya nak pesan sekali lagi, kita perlu berpandukan fakta saintifik dan kenyataan resmi dari kerajaan dalam membuat pertimbangan agar kita tidak memudaratkan diri kita dan kita juga tidak memudaratkan keluarga kita dan pentingnya juga pada masyarakat. So saya harap kita boleh buka dalam perbincangan, ada apa soalan yang saya boleh jawab. Saya nak stress lagi sekali, mungkin ada soalan yang saya tak boleh jawab sebab banyak juga saya tak tahu dan saya bukan pakar klinikal.
So kalau ada apa benda yang klinikal mungkin susahlah untuk saya jawab atau tak boleh jawab. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya bagi balik kepada Puan Suryati. Terima kasih Prof atas penerangan panjang lebar Prof. Ada banyak soalan ni Prof. Saya ambil satu je dulu. Saya kena dengar soalannya tu. You punya suara agak... Suara saya ni problematik sikit bulan puasa. Oh, ya ke? Silakan, kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawablah. Ada soalan daripada Prof dengar ke? You kena tanya kot sebab saya tak... Ya. Dengar suara saya. Dengar sikit-sikit, saya akan repeat kalau saya tak dengar supaya nak pastikan jawab soalan betul. Okay. Let's say while waiting for second dose of vaccine, he or she get infected with COVID-19 infection. Should we allow for second dose? Explain or not? Explain or not? Ini memang... Okey, yang ini saya tak pasti sebab ada juga orang yang adalah juga arahan, saya tak tahu daripada mana, CDC ke mana, kalau seseorang tu dijangkiti, dia sepatut di-treated dulu supaya dia punya situasi menjadi lebih baik sebelum dia menerima vaksin. Saya tak pasti berapa minggu selepas. So itu saya tak pasti. You kena tanya orang yang akan memberi vaksin lah. Soalan yang baik tapi saya tak boleh jawab. Macam itulah jawapan saya. Bila tak tahu. Ada soalan lagi. Jika dilihat kes di negara China semakin menurun, pandangan Prof, macam mana program vaksin yang dibuat di negara China? Maksud, okey, di China semakin menurun. Okey. Di China sebab dia yang produce vaksin, saya tak pasti berapa banyak, tapi dia antara negara yang paling banyak telah diberi vaksin kepada rakyat mereka sebab mereka yang hasilkan dan bukan satu syarikat yang menghasilkannya. Dan oleh itu the roll out of vaccine in China has been very aggressive. Tak seagresif US dan mungkin, tapi dia lebih daripada 1 bilion orang. So setakat ni memang impresif lah kalau ikut dalam data yang diperolehi. Saya tak tahu sama ada dia paksa semua orang ambil ataupun still voluntary, tapi apa yang sahnya adalah begitu. Dia dah vaccinate ramai orang dan jumlah kes di China pun tidak begitu tinggi. Saya tak tahu sama ada ini boleh direlate terus dengan vaccination atau tidak sebab kita tak tahu. So again, satu soalan yang mungkin saya tak boleh jawab dengan clear. Sebab dia banyak sekarang ni tunggu dan lihat, dan kajian yang dilakukan perlu dibuat secara teliti lah. Sebab negara China kan itu tempoh hari dia menurun secara mendadak juga kan Prof. Okey Prof, soalan yang seterusnya ni, salam Prof, why patient who has recovered from COVID-19 has to take vaccine? Should natural immunity be better than vaccine in this herd immunity? Can this post-COVID-19 contribute to herd immunity? Saya tak dengar sangat soalan, tapi let me try and repeat. Why do people who are already infected with COVID also need to be vaccinated? Is that correct? Lebih kurang. Okay. Firstly, what studies have shown is that kalau you get infected with COVID, your antibody level terhadap COVID punya virus ataupun the spike ataupun yang menyebabkan yang neutralizing antibody, dia memang ada pada satu tahap yang boleh melindungi you daripada dapat second jangkitan, tapi untuk jangka masa yang sedikit saja. Bila seseorang diberi vaksin, selepas dia dapat COVID infection, katakan 3-4 bulan kemudian, dia punya level of antibody yang diperolehi meningkat sampai 6-7 kali ganda.
So orang yang kalau dah jangkit, dia tak ambil vaksin, dia punya antibody level akan menurun. Selepas 3-4 bulan dia akan menurun. Dan ini boleh membuka peluang untuk dia dijangkiti semula. Okay? Tapi kalau diberi vaksin, walaupun satu dos, ini kajian daripada Cuba, dia akan meningkatkan tahap antibody itu kepada 6-7 kali ganda lagi. So ini menunjukkan bahawa untuk orang yang dijangkiti perlu juga diberi vaksin. Cumanya mungkin kes-kes tertentu mungkin dilewatkan sedikit. Okay? Macam tadilah, macam soalan tadilah, lepas satu dos dapat COVID, kita tangguh ke tidak, yang itu kena tanya untuk orang yang memberi vaksin. Tapi orang yang asymptomatic contohnya, dia tak tahu dia dijangkiti sebab dia asymptomatic. Kan? Tapi dia pun beratur untuk dapat vaksin dan dia dapat vaksin. Apa yang perlu kita faham bahawa walaupun orang tu telah dijangkiti, terutamanya lah ramai yang dijangkiti secara asymptomatic, dia terima vaksin tidak memudaratkan. Okay? Tidak memudaratkan. Malah dia boleh meningkatkan kita punya ketahanan badan dengan lebih baik. Cumanya mungkin dia kena tunggu jangka masa sebentar, kena dirawat dulu baru diberi vaksin. Ini ikut apa yang ditentukan oleh pihak berkuasa lah. Saya tak tahu macam mana berapa lama dia kena tunggu. Natural antibody, yang perkataan natural antibody ni setakat ni masa tak ada vaksin, semua yang bertugas untuk kita natural antibody lah. Berapa ramai orang mati dengan natural antibody ni kan. So kita kena berhati-hatilah. Dia kata saya tak nak vaksin, saya nak guna nature je. Well, nature have seen 141 cases, million cases in the world with 3 million deaths. Itu mati, belum yang sakit. So kalau akan nature je to dictate, then gitulah, right? So be very careful kalau kita nak fikir kita nak natural aja. Soalan lain? Prof, sekarang ni saintis di Malaysia ada tak sebarang pembangunan vaksin untuk COVID-19 di negara kita sendiri? Ada tak saintis di Malaysia sedang mengusahakan untuk buat COVID vaksin? Ada. Saya tahu 3 kumpulan yang sedang berusaha untuk mendapatkan COVID vaksin. Satu di UM, satu di UPM dan satu di USM. Kami sedang usahakan juga di USM. Tapi masih peringkat early lah, masih peringkat awal. Kajian belum sampai preclinical pun lagi. So lama lagi lah. Cumanya kita pun perlu buat sebab kita tak tahu di masa depan macam mana situasi. Kita kena be prepared now. Kalau saya boleh describe sedikit lah. Sekarang ni pun ada orang cakap mungkin kena dos nombor 3 dan sebagainya. So bila macam tu, kalau kita keep on importing daripada luar, orang lain pun nak nombor 3 dan mula merebut pula. So kita eloklah kita usahakan sendiri. Dan Alhamdulillah pihak Kementerian Sains telah memberikan peruntukan untuk 2 kumpulan tersebut untuk membuat kajian mereka masing-masing. Okay, Prof. So di Malaysia ni, di USM ni tim Prof lah ya? Saya tak dengar sangat. Tim di USM ni kira tim Prof lah ya? Dengan AIMS, ya. Alright. Ada lagi soalan ni Prof. Salam Prof. Saya dimaklumkan COVID-19 adalah lebih kurang Saya dimaklumkan bahawa nama virus untuk COVID-19 ni adalah SARS-CoV-2. Adakah ianya virus untuk wabak SARS atau MERS-CoV? Adakah dia virus apa dia? Tak faham. Saya dimaklumkan bahawa nama virus untuk COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Yes. Adakah ia mirip dengan virus untuk wabak SARS atau MERS-CoV?
Oh ya, dia satu family dengan SARS dengan MERS. Mereka juga coronavirus. Coronavirus ni sebab bentuk virus tu begitu. Dia bentuk macam ada crown, corona. Dia ada spike. Sebenarnya coronavirus ni banyak. Ada beratus sebenarnya. Ada yang infect manusia. 4 jenis virus yang infect manusia yang selalu bagi kita selsema. Selsema biasa ni lah. Selsema biasa pun coronavirus juga. So yang ini adalah SARS-CoV-2. Dia paling rapat dengan SARS lah yang tahun 2003 yang menyebabkan ramai juga orang meninggal masa tu. Cuma ada perbezaannya tertentu. Contohnya SARS dengan MERS, bila dia jangkiti orang, dia punya jangkitan tu menyebabkan penyakit yang amat teruk. Bila dia jadi penyakit yang amat teruk, maka senang untuk orang identify orang yang dijangkiti. Maka senang untuk orang isolate untuk orang yang dijangkiti. Masalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID ini adalah ramai yang dijangkiti tidak tahu dijangkiti. Bila kita tidak tahu kita dijangkiti, maka kita berlega-lega dan kita terus menerus menularkan virus tersebut. Itu pasal SARS-CoV-2 ini menjadi satu isu yang global, yang amat dahsyat. Sebab ironically, dia tidak menyebabkan penyakit yang teruk untuk kebanyakan orang. Kalau MERS dalam 30% orang meninggal kalau kena MERS. Kalau SARS lebih kurang 10%. So 10-15% dan yang tak meninggal pun memang sakit teruk. Oleh itu mereka senang di-isolasi, senang di-identify, kenal pasti. Oh dia ni kena sakit ni, memang check, memang dia kena SARS, straight away isolate. Kita masalahnya untuk SARS-CoV-2 orang kena dia tak sakit. Ada yang tak sakit atau sakit bukan, ada sakit sedikit, demam, batuk sedikit, dia hilang deria makan, deria bau dan sebagainya, dia pun tak tahu sebenarnya. So dan dia akan spread ke orang lain. Itu pasal untuk SARS-CoV-2. Yang pentingnya adalah SOP, itu penting untuk semua orang. Untuk semua orang. So kalau kita tengok di luar, kalau 95%, kalau 98% dari penduduk Malaysia ni guna SOP secara ketat, mungkin kita dapat macam Victoria, Australia itulah, sambil-sambil kita menerima vaksin. So kedua-dua ni adalah penting buat masa sekarang sebab kita tidak tahu siapa yang kena SARS. Elok kita punya amal macam inilah. Bila you keluar jumpa orang, you fikir orang tu ada COVID. Senang. Okay? Jadi you tengok macam mana you nak gerak dekat dengan dia pun you takut. Ataupun you fikir diri juga ada COVID. Bila kita ada COVID pun kita kena pakai mask. Jadi kita punya virus yang kita hembus keluar tu tak kena kat orang lain. So semua orang kena pakai mask. Itu pasal SOP ni amat penting untuk penyakit SARS-CoV-2. COVID-19. Kena berjaga-jagalah. Soalan ni Prof, kan bila kita cucuk vaksin, kita create antibody kan? Jadi dan tak dengar lah. Maybe you cabut you punya headphone kot. Cakap direct ke komputer. Okay. Macam ni boleh Prof? Lagi kuat? Lagi kuat, saya tak dengar Prof lain. Okay. Jika kita cucuk insulin sekarang, jika kita dapat vaksin dan akan create antibody, dan kita dimaklumkan bahawa mungkin kesan antibody ni mungkin sehingga ke tahun, mungkin macam itulah sekarang ni kan. Jika antibody itu semakin rendah, adakah dia akan mendapat suntikan baru untuk meningkatkan kembali antibody dalam badan? Ya. So sama macam saya cakap tadi, ini semua dalam kajian kita sekarang. Itu pasal di kampus kesihatan kita sedang melakukan kajian tersebut, iaitu orang yang dah dapat vaksin. Sebelum dia dapat vaksin, kita minta untuk siapa yang sudi dah sign consent form untuk bagi sedikit darah dan kita simpan darah tu. Dia dapat vaksin pertama, kita minta lagi darah. Lepas vaksin kedua, kita minta lagi. Dan 2 minggu selepas kita minta, dan kita nak tahu sama ada tahap antibody terhadap COVID-19 ni ataupun spike protein COVID-19 itu masih tinggi untuk berapa lama. Dan kalau dia turun pun, turun sampai mana yang menyebabkan kita dapat memberi maklumat sama ada dia perlu booster atau tidak. So kajian ini adalah satu kajian yang penting dilakukan untuk masyarakat kita.
Mungkin masyarakat kita berlainan sedikit, saya tak tahu. Itu pun kita tak tahu. Kalau kita tengok dalam kes-kes kematian dan alhamdulillah lah kita punya ni rendah juga. Tapi saya tak nak orang fikir rendah okey ya. No. Maknanya berbanding dengan Eropah. Mungkin ada perbezaan, saya tak tahu. So kita kena buat kita punya kajian sendiri. Dan kajian ini kita harap menjadi satu kajian yang komprehensif lah. So kalau ini peluang saya untuk rayu untuk orang volunteer untuk siapa yang akan dapat vaksin. So yes, kalau antibody kita memang tak selama-lamanya. Ada juga kita bernasib baik sesetengah penyakit antibody yang kita ada terhadap jangkitan itu lama. Ya, tapi ada juga yang tidak. Ada yang memerlukan 3 dos. Kita ingat kalau kita dapat hepatitis B, punya vaksin dia 3 dos. Ya, kita kalau dapat contohnya polio punya vaccination untuk kanak-kanak pun 3 dos. DPT pun 3 dos. So memang ini adalah untuk meningkatkan tahap antibody kita sampai satu tahap di mana kita insyaAllah dapat protection daripada penyakit tersebut. So yes, kalau dah turun kita kena inject sekali lagi tapi kita masih tak tahu turun sampai peringkat mana dan bila kena inject. Bila saudara yang masih dalam kajian. Ada soalan lain ke dah tak ada? Kalau ada lagi Prof, kalau ni mungkin klinikal sikit. Kalau ada orang yang baru selesai menjalani rawatan kemoterapi. Kalau baru selesai apa? Sorry. Menjalani rawatan kemoterapi, bolehkah dia mengambil vaksin? Sekarang ni pihak Kementerian Kesihatan, you tahu fasa 2 ni adalah untuk orang-orang yang ada comorbidities. Fasa pertama adalah untuk frontliner. So pihak Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan clinical guideline. Siapa yang boleh dapat, siapa yang tidak boleh. Saya bukan pakar klinikal, so saya tak boleh jawab perkataan tu dan saya tak nak pun jawab kalau saya baca. Jangan risau untuk mereka yang ada kemusykilan tentang keadaan klinikal mereka. Semasa nak mendapatkan vaksin, bila dipanggil, boleh berbincang dengan petugas semasa tu. Tapi secara umumnya, hampir semua orang boleh menerima vaksin. Okay? Secara umum. Mungkin dia tak boleh terima immediately, mungkin kemudian kalau dia dalam kemoterapi, mungkin selesai kemoterapi baru dia terima vaksin. Tapi sama ada dia boleh terima ke tidak, secara umum kebanyakannya boleh terima. Cumanya kaedah klinikal ini, arahan ataupun peraturan klinikal ini perlu dibincang dengan petugas dan juga doktor masing-masing. Okay, sebab kalau kita nak diberi vaksin, mesti kita lagi tengok dulu kan. Soalan lagi Prof, saya tak pernah tengok lagi. Kad vaksin, saya tak dengar lah. You kena... Tadi okey, you tak pakai. Pada kad vaksin, pada kad vaksin ada ditulis expired date vaksin. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan adalah expired date vaksin? Okey. Vaksin ini semua bila dibangunkan. Apa satu lagi perkara yang perlu diadakan adalah stability of the vaccine. Stability vaccine stability. Vaccine stability ini dikaji. Ada orang buka mic lah sebab saya. You punya ke Surati? Mic. Anyway. So vaksin stability ni akan menentukan bahawa bila vaksin tu yang paling pada tahap yang paling berkesan sekali. So kalau dia ada expiry date, maka kita pemberi vaksin tu kena buat cara yang betul lah. Kalau dah expired dia tak boleh guna. Itu pasal untuk Pfizer contohnya, dia ditransport dan disimpan dalam -70. Dan untuk digunakan, dia tak silap saya masuk dalam -20 sekejap and then bila dikeluarkan dalam masa 6 jam kena guna semua. So that's why kalau kita dah register, kita kata kita nak datang, sila datanglah. Kalau tak datang, kita buang vaksin tu. Dia tak boleh simpan balik. So yes, expiry ni very important for vaksin. Vaksin paling penting untuk orang yang memberi vaksin ke orang terutamanya. Kalau antara anda di sini ada orang yang akan memberi vaccination, kalau vaksin itu expired, do not give. Because kalau tak jadi masalah.
Dia orang cakap vaksin tak jalan dengan baik, tak berfungsi dengan baik. So expiry date adalah satu benda yang penting. Prof, kita ada soalan lagi. Kenapa Malaysia guna pelbagai jenis vaksin untuk COVID-19? Mengapa Malaysia menggunakan pelbagai jenis vaksin? Okey. Sebab utama sebab tak cukup. Okey. You kalau nak beli minyak sekarang, kalau you beli yang paket tu boleh tiga je kan sebungkus. You kata you nak 6, you kena pergi Tesco, you kena pergi Ion, you kena pergi Maiden nak dapat banyak. Macam tu lah lebih kurang. Sebab utama di dunia ini, penyakit ini adalah dunianya penyakit. Pengeluar vaksin tak sempat nak keluarkan semua. Itu nombor satu. Keduanya adalah diorang bila dah keluar vaksin, dia nak guna untuk diri dia sendiri juga. Bukan dia nak bagi kat kita terus kan. So, oleh itu, kita akan cuba dapatkan supply vaksin kita daripada mereka yang nak jual vaksin kat kita. Itu pasal ada banyak jenis vaksin di dalam portfolio kita di Malaysia. Dan kita sepatut bersyukurlah sebab kita ada juga vaksin untuk digunakan. Kita tak boleh rely on Pfizer sahaja contohnya. Sebab dia pun ada benda yang terhad untuk dilakukan. Tak semua dia boleh hasilkan untuk semua orang. So itu pasal ada banyak jenis vaksin. Saya tidak mahu orang risau berkenaan dengan bila kita baca ni efficacy begini, efficacy. Firstly, efficacy vaksin ini dibuat berlainan untuk berlainan vaksin di dalam populasi yang berlainan. So kita tak boleh banding secara direct. Katakan Pfizer 95%, tapi Johnson & Johnson 70%, maka Pfizer lebih baik. Kita tak boleh cakap macam tu. Because dia berlainan. Okay, berlainan kumpulan yang diberikan. Apa yang penting adalah bila NPRA, bila Badan Regulatory kita mengkaji dapatan daripada kajian fasa 1, 2, 3, mereka berpuas hati bahawa vaksin ini adalah berkesan dan selamat. Itu yang lepas. Lama saya ada kawan-kawan juga yang dalam NPRA, mereka menunggu. Kadang-kadang NPRA akan bincang, minta soalan. Contohnya, satu daripada vaksin yang masuk, saya tak ingat yang mana, NPRA ajukan 400 soalan. Nak dapat jawapan. Okay, kita kena bagi penuh kepercayaan lah kepada Kementerian Kesihatan dan NPRA yang dapat membuat benda-benda ni. Bukan satu benda yang senang. Dia orang bukan buat benda ni sambil lewa. Because ini melibatkan nyawa dan keselamatan manusia. Oleh itu, memang perlu dilakukan. So, kita apa-apa vaksin yang kita insya-Allah perolehi nanti, itulah yang terbaik. Itulah rezeki kita untuk dapatkan vaksin tersebut. Ya. Okey, Prof. Ada lagi soalan. Adakah virus COVID-19 ini sebenarnya mati selepas 2 minggu kuarantin? Kan sebelum ni kuarantin 2 minggu kan? Saya tak faham. Mati selepas what? Selepas 2 minggu kuarantin. Sebelum ni kan bila balik daripada luar negara kan kena kuarantin 2 minggu, 14 hari. Okey. Soalannya confused. Kenapa? Adakah virus ni mati selepas 2 minggu? Okey. Kuarantin tidak bermaksud you dijangkiti. Kuarantin untuk memastikan you tidak dijangkiti. Boleh faham? Kita kuarantin orang dalam 10 hari, 2 minggu untuk memastikan dia tidak ada simptom. Dia tidak dijangkiti. Sebab kita tak tahu dia datang daripada tempat yang banyak orang dijangkiti atau tempat zon merah atau baru balik daripada Brazil. You kena letakkan dia kuarantin untuk 2 minggu. Kalau lepas 2 minggu dia tak ada simptom, tak ada apa, kan? Kalau dibuat swab test pun negatif, maka dia tidak jangkiti lah. So kuarantin ni untuk memastikan sekiranya dia dijangkiti, dia tidak menjangkiti orang lain. So kita kena letak dia satu tempat dulu. Kuarantin tu dia yang penting. Untuk kita memastikan bahawa dia kalau dijangkiti, kita tak nampak lagi, maka dia tak jangkiti orang lain. Tapi bukan bermaksud kalau you kuarantin tu semestinya you dijangkiti. Namun, kalau you memang dah COVID-19 positif, ini tadi yang saya cakap kuarantin datang daripada luar negara. Tapi sekarang ni memang you telah disahkan COVID-19 dan dikuarantin di satu tempat. Ya? Di satu tempat. Itu adalah untuk you menjadi sembuh.
Okey. Virus ni bukan satu bahan yang hidup. Saya repeat, virus adalah bukan satu benda yang hidup. Dia adalah satu partikel saja. Satu bahan yang hanya boleh kita guna perkataan membiak lah. Hanya boleh replicate, membiak sekiranya dia menjangkiti sel kita. Sel kita yang hidup, dia gunakan kita punya sel untuk membiak. Okay? So dia kalau dari segi definisi bukan dia satu benda yang hidup. So tapi kalau kita dah sisahkan COVID-19, diletak di satu tempat, di kuarantin untuk sebab kita dijangkiti dah, maka kita tunggu sampai kita dah baik dan swab negatif, baru kita dilepaskan balik kepada komuniti. So kalau you nak kata itu virus tu tunggu mati, macam untuk pemahaman umum bolehlah dikatakan itu, tapi sebenarnya untuk kita dah tak ada virus lah dalam badan kita, kalau insya-Allah baru kita boleh dilepaskan. Maksudnya Prof, maksudnya dalam masa 2 minggu tu dia boleh membiak lah. Maksudnya kalau selepas 2 minggu mungkin dia tidak dapat lagi untuk membiak. Begitu lah? Dia 2 minggu ni untuk orang yang baru balik. So kalau kita baru je nak terbang daripada Brazil balik Malaysia, contohnya kita dijangkiti. Kita mungkin sampai Malaysia masih okey kan. Tapi kita kena kuarantin sebab dalam dia punya kitaran tu seolah-olah dalam kajian umum, dalam masa 5 hingga 10 hari kita akan dapat simptom. So kita kena kuarantin dulu. So kalau kita telah dikuarantin selama 2 minggu atau 10 hari sekarang dan tidak ada simptom, maka kebarangkalian kita telah dijangkiti adalah amat rendah. So itulah sebab yang kita kuarantin. Kuarantin ni saya takut ada silap faham sedikit, ada dua definisi lah. Satu yang kita kuarantin orang yang baru datang, satu lagi kita kuarantin atau isolate mereka yang telah dijangkiti di satu tempat yang khusus. Yang itu tak semesti 2 minggu atau sebagainya, tunggu sampai dia sihat lah, baru dilepaskan balik ke komuniti. Maksudnya sekiranya kita ni memang dah ada virus COVID-19, tidak semestinya 14 hari kita sembuh kan? Maksudnya benda ni mungkin mengambil masa lah. Kalau kita dah sembuh, kita keluar lah. Tapi itu kena dipastikan lah. Yang ni soalan ni saya rasa menjawab kot, sebab mungkin silap faham tadi dari sini tadi telah terangkan mengenai vaksin COVID-19 ni bukan benda hidup kan, maksudnya dia mungkin ada dalam badan kita dan dalam masa 14 hari dia mungkin boleh merebak. Sekiranya memang ada dalam badan kita, mungkin dan kita mungkin akan dikuarantin ataupun kita mungkin akan sembuh berdasarkan keadaan sakit pula kan. Saya tak begitu dengar, tapi yalah, basically macam ni, untuk seseorang berada di komuniti dia mesti tidak ada virus. Okay. So kalau dia bawa balik dari satu tempat yang banyak orang dijangkiti, dia kena taruh kuarantin dulu, baru dilepaskan kalau tidak ada simptom dan kalau kalau dibuat swab test lah kemudian. Dan mereka yang disahkan kena tunggu sembuh dan diswab sebelum dilepaskan. Ada soalan ni tapi saya tak pasti. Soalannya, bolehkah pesakit dengan low immunity menerima vaksin? Saya tak dengar. Bolehkah pesakit dengan low immunity menerima vaksin? Oh, okey. Boleh tak pesakit dengan low immunity menerima vaksin? Ini satu perdebatan lah yang tak sure sama ada tapi secara umum macam saya kata tadi, ramai juga pakar yang mengatakan bahawa kalau you ada slightly low immunity, diberi juga vaksin. Sebab kalau you ada low immunity yang you kena COVID, dia lagi teruk. So let's use the vaccine first untuk build whatever immune response that you can have. Cumanya ini perlu diteliti lah juga dengan clinical guideline yang ada sekarang. So ada juga some clinical guideline untuk penerimaan vaksin. Yang ini saya tak boleh jawab secara khusus sebab dia mengikut individu berlainan. Sebagai contohlah, kalau you ada terminal case of HIV, most likely you tak diberi vaksin lah. Satu, kalau beri pun you tak boleh mount a good immune response. Yang keduanya,
memang is a terminal case. So all terminal cases kalau tak silap saya memang tidak diberi vaksin. Okey, Prof. Soalan lain, jika kita diberi peluang untuk menerima vaksin, terutama mungkin disebabkan availability di serata tempat, adakah boleh dan recommended untuk menerima mixed types of vaccine? Ya, the mixed type of vaksin ni sedang dikaji sekarang oleh kumpulan atau syarikat tertentu. Kalau ikut kajian biasa, tak mengenai dengan COVID pun, memang kajian saya pun memang boleh buat mixed type. Maknanya you dapat satu yang lain yang diterima the dosage booster yang lain. Cumanya sekarang ini, this particular cara belum melepasi fasa 1, fasa 2, fasa 3. So macam saya kata tadi, pembangunan vaksin ini adalah amat ketat. So kita pihak regulatory kena tengok data yang you tunjuk pada efficacy trial bahawa you boleh mix and match before dia luluskan. So kalau ikut logik macam boleh, tapi belum diluluskan untuk digunakan secara umum. Dan kita kalau telah disahkan boleh, memang kita boleh terima. Ikut logik memang boleh sebab experiments untuk vaksin-vaksin lain menunjukkan bahawa mix and match ni memang possible dan memang boleh. Cumanya belum dapat kelulusan untuk digunakan sedemikian sebab tidak ada trial yang komplit lagi berkenaan dengan kaedah ini. Ada lagi soalan. Laporan di US menunjukkan 1/3, 1 in 3 pesakit COVID sembuh mengalami neurological disease. Adakah juga Malaysia mempunyai data yang sama? So saya tak tahu. Macam saya katalah, clinical mungkin kita tak tahu. Saya tak tahu. Dan data-data ni mungkin ramai juga orang tak tahu kalau tak ada. Kita tak tahu nak cakap. Saya tak ada data yang tersebut. Soalan yang seterusnya, tiga soalan terakhir ya. China recorded among lowest daily cases nowadays. Any comment? Saya, you kalau tengok cara China buat kan, dalam dia punya amalan SOP pun amat ketat. Dan juga mungkin rakyat mereka lebih faham dan lebih akur dengan SOP contohnya. So mungkin sebab itulah. Dan juga sekarang penularan virus tersebut di China agak rendah berbandingkan banyak negara lain. Tapi still mungkin dia punya rakyat lebih faham, dia punya cara lebih tegas di sana. Dan tidak juga mustahil bahawa sekarang lebih ramai orang di China yang telah mendapat vaksin yang insya-Allah dapat mengurangkan transmission di community. So itu tekaan saya lah. That's my comment. Okey, Prof. Jika saya telah menerima vaksin dan saya ingin menguji kehadiran antibody, is it correct to do rapid test kit antibody? You punya antibody untuk cek sama ada? Setelah menerima vaksin tadi tu, dia nak cek kehadiran vaksin dia. Okey ke? Betul ke kaedah dia buat rapid test kit antibody? Rapid test antibody ni untuk cek sama ada you ada COVID. Kan? Soalan yang tak tepat lah ni. Takut ada confusion sini. Itu untuk COVID. Firstly, kalau you telah divaccinate, you won't come up positive with the COVID vaccine test. Okay, itu berlainan langsung. Alright. Kita yang kalau you cakap pasal kajian yang kita sedang buat ni, kita akan cari ataupun measure pelbagai jenis antibody terhadap beberapa benda lah. So it's something different. Lepas dapat vaksin, kalau you nak masuk dalam kajian kita simpan dulu jenis serum dan kita akan buat kajian kemudian secara longgokan sebab dia agak mahal lah. Kita nak tengok beberapa benda. Oh, maksudnya lepas pada, kalau kita nak test secara sendiri ni, bila dah kita tak. The rapid test tu adalah untuk tengok you ada COVID ke tak kan?
Dia tak kena-mengena dengan vaksin. Itu. Okey Prof, pada hari ini kita Webex dalam kalangan kalau saya tengok kat sini senarai kehadiran ni dalam kalangan staf kampus kesihatan sajalah, dan ada juga beberapa orang daripada UMK ada, UIAM ada, mungkin dah terkeluar lah kita punya bahan ni. Dan mereka minta jika kita nak sebarkan, sebab sekarang ni kalau orang luar lah, misalnya kata masyarakat setempat yang kurang faham mengenai kepentingan vaksin ni, bolehkah kita nak masukkan dalam YouTube ke, Facebook ke? Okey ke Prof? Tak, kalau you rasa benda hari ini punya perkongsian bermanfaat pada beberapa ramai yang di luar kampus kesihatan, silakanlah, sebab saya rasa kita punya matlamat bukan untuk kampus kesihatan kan. Takkan kita nak herd immunity dalam ni je. Kita nak semua seluruh Malaysia memahami bahawa isu ni adalah satu isu yang semua orang kena terlibat. Tidak boleh kita tak nak terlibat. Kalau kita sama-sama berusaha untuk menanganinya, insya-Allah kita lebih cepat dapat keluar daripada musibah inilah. Dan ramai di sana, di luar sana, kita kena faham, kita ni alhamdulillah ada kerja. Ya, kita bekerja, kita dapat gaji. Dan ramai di luar sana yang tidak bergaji. Mereka terpaksa mencari makan cara berkeluar dan sebagainya. So ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dalam bidang kesihatan adalah untuk memastikan bukan kesihatan kita je yang bagus, tapi semua orang punya kesihatan. Oleh itu, kalau ada ni tidak kisahlah yang we do not know a lot of things about COVID at the moment, but this is what we know now, and this is what we're going to share. Hopefully ada manfaat pada orang lah, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Prof. Dalam senarai saya ni, soalan tu dah hasilnya macam dah habis lah. Mungkin Prof nak kata-kata akhir tu sebelum kita nak Okay. Okay. So pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapa-siapa yang mendengar ni lah, dan saya harap kita boleh sebarkan pada orang lain tentang pentingnya kita bukan saja menjaga SOP, tapi sekarang ini kita dalam peringkat yang amat mungkin dan tapi amat bernasib baik sekali. Negara kita rollout vaksin dengan percuma, dan ucap ramai orang yang dapat sama-sama usaha ini. Itu adalah masing-masing. Tapi apa yang saya dapat pastikan di sini bahawa kerajaan tidak akan memberi vaksin untuk memburukkan keadaan. Ya. Kajian oleh pakar-pakar, saintis, clinician telah dilakukan di pelbagai negara menunjukkan bahawa vaksin ini insya-Allah dapat melindungi kita atau mengurangkan beban sakit daripada COVID-19. Jadi saya nak seru sekali lagi untuk semua orang, selain daripada menjaga SOP dengan betul, supaya register. Kalau MySejahtera tak boleh, ada cara-cara lain saya rasa untuk register, 3 cara lain untuk register. Registerlah dan dapatkanlah vaksin bila dipanggil, hadir, sampai kerajaan pun bagi cuti 1 hari. Setengah tempat akan bagi cuti untuk kita pergi dapatkan vaksin. Kita di sini, kita pergi Dewan Utama je. Untuk orang di kampus kesihatan amatlah mudah. Dan kalau siapa yang dah dapat vaksin, begitu baik sekali proses pemvaksinan. Saya mengucapkan tahniah kepada Prof Imran dan rakan-rakan yang telah dapat membantu orang mendapat vaksin dengan begitu baik sekali. So, ini adalah rezeki kita. Rezeki kita duduk di Malaysia untuk mendapat treatment yang terbaik. Jangan ada syak wasangka, jangan mempolitikkan benda-benda yang tak sepatut dipolitikkan. Dapatkan maklumat daripada sumber yang sah, yang betul. Kalau kita tak faham, kita tanya. Daripada kita terus menyebarkan berita-berita yang tak bagus, share dalam social media benda-benda yang boleh menyebabkan orang rasa gusar untuk mendapat vaksin.
untuk saya sebagai seorang vaccinologist, itulah kajian saya dan apa yang saya dapati bahawa memang eloklah kita dapatkan vaksin ini dan sambil kita menjaga SOP, ya. Kalau saya boleh akhir kata di sini, selamat berpuasa pada semua. Minta maaf kalau saya ada tersalah cakap. Ini saya pun tak tahu. Kita belajar sama-sama. Allahu a'lam. So saya akhiri di sini je lah. Balik kepada Puan Wan Suhati.